الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله ثم الحمد لله والشكر الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال تعالى أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. صدق الله العظيم. معاشر المسلمين والmuslimat rahimakumullah. Tuan-tuan saudara-saudari sidang jamaah talian secara online pada kali ini, kerana seperti mana jadual pada hari Sabtu malam saya mengambil tempat untuk membincangkan mulai pembacaan kitab kita yang bernama Mau'izatul Mu'minin, bimbingan orang-orang mukmin dalam hal ibadah khusus, iaitu solat fardu 5 waktu, ataupun singkatnya solah lah atau sembahyang, iaitu masih lagi kita dengan tajuk perkara yang seharusnya kita perhatikan dalam kita melaksanakan rukun atau syarat-syarat dalam sembahyang. Kerana ini satu cara untuk mengulang kaji balik, melihat balik bagaimana situasi keadaan sembahyang kita yang kita telah dan akan dirikan, supaya ianya berkesan dalam bersegi ilmunya, kepahamannya, untuk kita realisasikan dalam sembahyang kita, supaya sembahyang kita menjadi sebagaimana yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, sebagai ayat yang saya bacakan tadi. Contohnya, aqimus salat, dirikanlah sembahyang, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang itu dia boleh mencegah seorang itu daripada melakukan segala fahsyak, segala kemungkaran, kejahatan. Sebenarnya. Jadi akhirnya bila kita mendirikan sembahyang, jadi orang yang sembahyang ni dia tidak pernah buat dosa, tak akan buat dosa. Tapi realitinya dalam kehidupan umat Islam hari ini, termasuklah saya yang bercakap ini, kadang-kadang kita buat juga dosa, kadang-kadang dosa besar, dosa kecil, kadang-kadang sengaja dan tidak sengaja. Saya rasa tuan-tuan tu begitu ataupun bagaimana. Begitulah kita berada di akhir zaman ni. Apa yang kita penting, paling penting dalam dengan pandemik COVID-19 ni, bagilah peluang untuk kita mendalami ibadah kita melalui pembacaan kitab dan ketua eleh yang boleh membincangkannya, supaya ibadah kita dari hari ke hari makin baik dari segi kepahaman, makin mantap dari segi kualitinya. Akhirnya ibadah kita akan membuahkan hasil, iaitu dinamakan tamadun ataupun akhlak mulia. Itulah yang menjadi target kita daripada ilmu-ilmu yang disampaikan atau yang dibincangkan setiap hari dalam program kuliah maghrib, kuliah subuh ataupun kuliah yang lain, insya-Allah. Tuan-tuan perempuan, boleh dengar kan ni suara saya? Tuan Saidi dengar, Tuan Cik Lani dengar? Okey, alhamdulillah. Clear okey. Kita lihat siapa yang ada kitab ini, sila buka muka surat 70. Bawah sekali itu, perenggan yang di bawah sekali, menyambung bicara kita mengenai tajuk tadilah, perkara yang perlu diperhatikan. Kali ini perkara yang perlu diperhatikan
dia sehingga anggota hati lah dan juga anggota-anggota yang menurutnya. Kalau sebelum ini kita dah bincang mengenai kekhusyukan. Kali ini khusyukan. Kerana khusyuk tu salah satu perkara yang amat penting dalam untuk kita perhatikan. Sepanjang kita melakukan rukun fi'li, rukun qauli. Ya tuan-tuan, kita tengok di bawah tu muka surat 71, rasanya Dr. Saidi ada kitab ni kan? Sila buka. Dia tu di bawah tu. InsyaAllah. InsyaAllah Ustaz. InsyaAllah. Di bawah sekali lepas ayat Allahumma aslihir ra'iyah wa ra'iyah tu. Maksudnya, iaitu maksud hati dan segala anggotanya. Jadi dia ada, jadi terus kepada tajuk yang berikutnya, penerangan yang berikutnya berkenaan dengan rukuk dan sujud. Saya baca lah dulu kan insyaAllah. Adapun tentang rukuk, bukan rukuk. Rukuk. Kalau rukuk lain. Itu yang dihisap tu. Rukuk dan sujud. Saugianya lah. Ini yang selama dulu saugia lah. Jadi sekarangnya begitu ubah kepada seharusnya kita perhatikan lah. Ataupun yang dikendaki di waktu melakukannya itu, iaitu rukuk dan sujud, diperbarui ingatan. Diperbarui ingatan kita. Takut sebelum itu lupa dah, ingat balik. Diperbarui ingatan terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika mengangkat kedua tangan pula, disertakan memohon pengampunan Allah daripada siksaannya. Sesudah tu, anda menunjukkan pula kerendahan diri, penuh tawaduk dengan melakukan rukuk kepadanya. Artinya dia bangkit ataupun ketika mengangkat dua tangan tadi nak rukuk, dia dah mula memperbarui ingatan dia, mengangkat tangan, serta di sana minta ampun kepada Allah, dan minta lindungan dari siksaannya. Itu. Dan terus perasaan kita ada perasaan rendah diri, dan pada atau tawaduk, rendah diri penuh tawaduk. Tawaduk tu rendah diri juga. Kerendahan diri penuh tawaduk dengan melakukan rukuk kepadanya. Ketika kita berrukuk, samping kita baca dengan baik tasbihnya subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, dengan memahami maksudnya, langsung terus kita merasa rendah diri atau penuh tawaduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itulah orang yang benar-benar menghayati salat ni, dia lama sikit, rukuknya lama, sujudnya lama, iktidal tak boleh lama lah. Sembahyangnya tu lama daripada biasanya orang awam melakukan sembahyang. Mau cepat, kerana imam pula baca panjang, gelisah, apa imam ni, aku nak cepat katanya. Itu yang tak ada kesannya sembahyang yang kita dirikan. Mungkinlah sah lah, tertunaikanlah kewajipan itu, cuma sembahyang itu berkesan atau tidak, atau diterima atau tidak, ada pahala atau itulah yang menjadi isu atau perbincangan kita yang sepatutnya diperhatikan. Supaya kita salat ni walaupun tak banyak bilangan rakaatnya, walaupun sedikit bayangnya, tapi menghasilkan kemajuannya itu. Jadi baik katanya. Jadi orang baik itu orang yang bertamadun lah. Sesudah tu anda menunjukkan pula kendali. Okey, sampai mana tadi? Di waktu itu, di waktu apabila ketika melakukan rukuk tu, hendaklah anda bersungguh-sungguh melembutkan hati dan memperbarui khusyuk dengan sepenuh perasaan.
Ketika melakukan rokok tanda kita merendahkan diri dengan fizikalnya, langsung dengan akal memahamnya dan hati merasakan bahwasanya kita ini hamba Allah yang sewajarnya kita tunduk dengan kebesaran keagungan Allah SWT yang berkuasa atas segala-galanya kepada kita, namun dilindungi dari siksaannya. Itu lembutkan hati itu. Jangan, sebab itulah orang yang hatinya sensitif dengan Allah ataupun hatinya lembut atau tidak keras, artinya dia itu sabar dalam dirikan semayang. Rukuknya lama, tenang. Kalau orang yang ada di dalam hatinya hati keras, ego lah contohnya, dia mau cepat, cukup syarat sah sudah asal jadi. Itu yang tak berjaya dalam melahirkan tamadun manusia Islam itu sendiri. Ini akhirnya lama-lama sembahyang kalau begitu saja, lama-lama kita jadi jemu nak mendirikan, macam malas balik. Tak ada apa pun, sembahyang balik itu juga tak ada pun kemajuan. Tiada ada rasa kenikmatan dan kelazatannya kerana silap kita tidak mengkaji, memaham dan menghalusi hebatan sembahyang di segi falsafah dan hikmahnya seperti yang kita bincangkan ni, yang patut kita perhatikan. Kerana di hadapan anda itu adalah Tuhan yang maha mulia dan maha besar. Itu sebab mengapa kita kena ada perasaan rendah diri, tawaduk, perasaan mohon ke ampunan dari dosa-dosa kita dan minta Allah lindungi daripada sisaannya dan sebagainya, kerana Allah itu Tuhan yang maha mulia dan maha besar, maha agung. Seperti yang kita sebutkan tadi dalam tasbihnya, bacaannya, Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Maha suci Allah yang maha agung dan yang kepujiannya. Itu maksudnya tasbih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Maha suci Tuhanku yang maha agung dan dengan kepujian Allah Ta'ala. Okey, seterusnya, segala perasaan ini harus diakui oleh hati. Jangan kita mengingat kebesaran atau menyebutnya dalam bahasa Arab lah, subhanallah atau subhanallahil azim, tapi hati tidak ada apa-apa, kosong. Ini tak mencapai lah sebagaimana maksud khusyuk tadi ataupun penghayatannya. Itu dia. Jadi kita kena, perasaan harus diakui oleh hati. Hati kena mengakuinya. Apa yang kita sebut subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, langsung hati menerimanya. Itu sebab tu kita faham segala bacaan pun qauli ataupun yang bukan rukun atau yang menjadi sunat, tapi bacaan atau sebutan hendaklah dipaham supaya hati ini menerimanya, ada perasaan dan terus menerimanya. Manakala lisan turut mendorong menyebutnya, hati ada yang terus sembahyang dah senyap, dia main hati saja. Kerana yang tasbih yang sunat ni dia tak sebut pun, main dengan hati, okey, sembahyangnya sah. Adalah lebih baik disebut hati, lidah menyebut, hati merasa. Ya, sekali lagi saya ulangi, lidah kita ini tugas kita menyebut. Menyebut dengan nama-nama, dengan ayat-ayat, dengan tasbih-tasbih yang dianjurkan sebut, langsung hati menerimanya setelah kita memahami akan makna maksudnya. Hati menerimanya dengan perasaan. Jadi langsung, namanya 3 dalam 1 lah, iaitu lisan menyebut, akal memaham, hati merasa. Anda mengucapkan tasbih terhadap Tuhan seraya menyatakan bagi zat. Ini kan kata ucapan tadi, anda mengucapkan tasbih terhadap Tuhan seraya menyaksikan bagi zat keagungannya.
Itu subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Itu dia tuan-tuan. Dan bahawasanya dia adalah maha besar dari segala yang besar. Itu segi maklumlah. Rabbul A'zam, betul. Akbarul Akbar ataupun Malikul Mulk, itu raja segala raja, besar dari segala yang besar. Makna Akbarul Akbar. Akbarul minal kabair ataupun Akbarul Akbar. Akbarul Akbar. Sebutan itu haruslah diulang-ulangi di dalam hati. Kita ulangkan, sunat diulangi sehingga 3 kali. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Itu yang biasalah kita lakukan dalam semayang. Ada juga orang menambah. Satu teringat satu ustaz atau guru tu yang ada berikan ceramah baru-baru ini, saya pun dapat merojoknya melihat bahawa orang yang umurnya sudah menjangkau 60 tahun ke atas, seeloknya dia membaca tasbih ini. Kerana Aisyah radhiyallahu anha, isteri Rasulullah SAW, sering mendengar Rasulullah menyebutnya ketika dia rukuk dan ketika dia sujud. Ditanya Aisyah, lima tukstil, kenapa memperbanyakkan bacaan itu? Kerana umurku sudah hampir menemui Allah Ta'ala, aku suka menyebutnya. Apa sebutannya? Subhanakallahumma bihamdik, subhanakallahumma Allah Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Itu tambahan dia. Kalau boleh apalah kan. Itu doa. Tak baca pun tak apa. Okey tuan-tuan. Sebutan itu haruslah diulang-ulang di dalam hati sehingga ia kekal kukuh di situ. Okey, lantas anda tegak berdiri. Ini bangkit daripada rokok. Lantas tegak berdiri semula dari rokok dengan membawa penuh harapan pada diri anda. Setelah kita munajat dengan Allah dengan rokok tadi, kalau sembahyang sunat tahajud, sembahyang hajat, sembahyang sunat atau awabin ataupun sunat-sunat yang lain, tasbih, bukan sembahyang fardu berjamaah, tidak. Apabila jadi imam tak boleh lama-lama sangat. Kadar yang sederhana atau kadar yang biasa yang termampu oleh orang awam mengikutnya dan mengerjakannya. Kalau kita sendirian, lakukanlah sebagaimana yang dikendaki tadi. Lantas anda tegak berdiri semula di rokok dengan membawa penuh harapan pada diri anda. Itulah mana kita tadi menajat, memohon, merasai kebesaran agungan Allah. Dah ada harapan dah, namanya harapan. Kita pun bangkit dari rokok sambil menyebut Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Allah telah mendengar sesiapa yang memujinya. Itu maksudnya. Allah telah mendengar orang yang memujinya. Di situ sambil menyebut Sami Allah, angkat tangan. Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Kita jawab, kalau imam kata Sami Allahu liman hamidah, jangan ikut, kita jawab Rabbana walakal hamd. Lepas tu boleh nak tambah pun boleh. Wahai Tuhan kami, kepada mulah segala kepujian. Itu yang biasa, ya. Yang biasa kita dengar, yang biasa ditahu, ya. Itu. Dan lagi tambahan yang ada dalam kitab ini, ini satu masalah, di mana pernah Rasulullah SAW ketika baginda menjadi imam, terdengar antara makmum itu menyebut perkataan berikut, iaitu setelah mana mereka mengatakan Rabbana lakal hamdu, ada juga menambah min usama wa al-ard, ada yang menambah hamdan kasiran kama hamdan kasiran mubarakan fihi, hamdan kasiran mubarakan fihi. Bila selesai mendirikan sembahyang, wirid zikir apa semua, lantas memanggil siapa di kalangan kamu yang menyebut selepas menyebut Rabbana walakal hamd tadi, menambah tambahannya
hamdan katsiran mubarakan fi. Waktu itu di mana Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malaikat 70,000 malaikat ke 70 tak berpasti malaikat mengaminkan doa fulan tu tadi. Benda ini dia katakan bid'ah hasanah, maknanya bukanlah bid'ah, itu satu hadis, bukan bid'ah. Satu yang tak dibuat oleh Rasulullah dibuat oleh para sahabatnya. Tapi Rasulullah mendengar, Rasulullah tak komen, Rasulullah tak melarang, itu hadis. Hadis taqrir namanya. Apa lagi Rasulullah mengiyakan dan menyatakan bahawasanya ribuan malaikat mengaminkan sipulan yang menambah bacaan tadi. Hamdan katsiran kama hamdan katsiran mubarakan fihi. Tambah sikit je, tak panjang. Itu tak dalam kitab lah, saya tambah sikit. Boleh tuan-tuan? Boleh kan? InsyaAllah. Boleh pergi lagi? Boleh kan? Tuan-tuan, yang ngantuk kan? Tak nampak muka ni. Boleh, insyaAllah. Tuan Haji Sadikin baru nampak. Masya Allah. Ada majlis tadi tak? Ada majlis tadi tak? Ada majlis tadi? Okey. Ada Haji Sadikin lain lah majlis. Okey. Dengar tak? Dengar kan? Dengar juga? Di mana? Di masjid kan ni? Dengar insyaAllah. Di masjid kan? Ada masjid Pak. Di masjid, Masya Allah. Ada masjid ya. Okey, kita sambung lagi sikit lama lagi syak dah lama lagi ni. Dalam harga. Boleh tambah sikit masa tak boleh kan? Boleh kan? Sikit. InsyaAllah. Okey, sampai tadi. Lepas tu kemudian menambahkan lagi kepujian dengan membaca mil'us samawati wa mil'ar. Ataupun yang tadi pun boleh, atau yang ini pun boleh. Ini yang selalu dibaca lah. Mil'as samawati wa mil'ar. Ada Tuan Haji baca ni kan? Ada ke? Atau Rabbana walakal hamd terus sujud. Nah, ringkas ya. Ada mil'as samawati mil'as samawati wa mil'ar, artinya pujian yang meliputi segala petala langit dan bumi. Itu maknanya lah. Nah, tu. Ingat ni. Kadang-kadang suruh baca sekarang dah ingat. Bila sembahyang nanti, dia ingat letang sendiri. Itu mil'as samawati wa mil'ar. Seterusnya anda turun untuk bersujud. Ikut tertib. Turun sujud. Turun untuk bersujud. Sujud tu merupakan setinggi-tinggi darjat kerendahan diri. Tuan-tuan. Amalan bersujud ni, sujud ni meletakkan dahi kita yang mulia ni ke lantai. Ke tanah, ke tempat yang selalu kita injak-injak. Tempat yang hina. Letakkan. Ini suatu simbolik, satu amalan, satu kelakuan yang menunjuk kita menghina diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang menunjukkan inilah dikatakan tadi setinggi-tinggi darjat kerendahan diri. Dengan langsung menunjukkan fizikal kita, bukan hati saja, fizikalnya sekali. Ada orang melihat fizikal zahir saja, batin tidak. Allah melihat batinnya. Walaupun fizikalnya dia bicara, tapi hatilah yang menjadi utama. Ada orang sujud, ya, tapi tak ada apa-apa dalam hatinya, tak merasa. Jadi di situ ada sedikit sia-sia sujud kita itu, tak membawa arti kepada kita dan akhirnya membentuk diri sebagai orang yang rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bila kita tinggikan diri, rasa ego takbur dengan Allah, sombong dengan Allah, manalah kita nak rendah diri dengan sesama manusia. Itu dia. Jadi formulanya kita kerendahan diri kepada Allah SWT, tawaduk dengan Allah itu bila dah menubi di dalam hati dan kita hayati, sekaligus secara automatik kita akan merendah diri dengan semua makhluk Allah Ta'ala ini, tidak rasa sombong. Walaupun dengan anak-anak yang belum dewasa, kita tidak merasa sombong. Ini kadang-kadang kita tengok anak-anak, budak-budak, tak kisah apa. Ini kalau tengok haiwan, apalah haiwan artinya? Kita rasa kita lah lebih mulia. Haiwan apalah.
dalam ilmu tasawuf, kita dengan siapa pun, dengan makhluk Allah sekalipun, dengan binatang pun, kita jangan ada perasaan tinggi diri. Lagi-lagi dengan orang yang dimuliakan, dihormati di kalangan manusia ini. Kita harus letakkan rendah dirinya. Bila kita berhadapan dengan orang yang lebih tua, ya Allah, belahnya aku ni, orang tua ni tentu banyak ilmu, banyak pengetahuan. Bila kita berada dengan anak-anak, ya Allah, aku ni banyak dosa, anak-anak mana ada dosa, malunya aku, rendah diri. Bila kita duduk dengan orang alim, ya Allah, aku ni jahil, dia alim, dialah paling gitu. Kita, hati kita memuliakan semua. Lebih-lebih Allah Subhanahu Wa Taala yang kita sembah lagi lah, kita kena merasa rendah diri. Kerana anda tidak meletakkan semulia-mulia anggota anda, iaitu wajah di tempat yang paling rendah sekali, itu di tanah yang kita pijak-pijak tadi. Jika boleh, lebih utama lagi kalau anda terus bersujud ke atas tanah. Kalau tanah itu bersih lah. Ini dengan permaidan yang tebal, setengah inci, 1 inci, sujudnya tenggelam. Duduk sedap, semua sedap. Jadi kita kena sujud. Nah, janganlah pula sujud tempat yang tajam, tempat apa yang keras, akhirnya dahi kita jadi berkesan. Balik-balik begitu jadi hitam. Orang ingat, loh, kuat sembahyang ni. Padahal dia tunjuk tempat yang keras, sekali dia tekan-tekan lama-lama hitam. Bila dah rasa hitam, dah rasa pula hati kita lain. Itu kita tak mau. Kalau boleh jangan ada tanda-tanda, takut kita datang rasa riak di atas tanda-tanda itu. Kalau boleh jangan adalah. Jadi walaupun bagaimanapun kita kalau boleh sujud tempat yang bersih. Walaupun benda itu orang tidak melihat tapi bersih. Asal benda itu tempat di bawah. Tempat hina itu di bawah yang kita pijak. Itu yang kita sujud. Jangan tempat kotor. Walaupun awak cantik tapi kotor tak guna juga. Tempat yang bawah yang rendah. Itu maksudnya. Jika boleh, lebih utama lagi kalau anda terus bersujud di atas tanah tanpa ada apa mengalasnya. Kerana itu akan lebih menimbulkan perasaan khusyuk dalam diri dan lebih menunjukkan kepada penerimaan diri akan kehinaan. Itu. Jangan kita rasa begitu, kita rasa kita ni orang paling baik lah. Jangan. Kita hanya kita dengan Allah sahaja. Jangan minta ada supaya orang minta puji kita, minta sanjung, minta kata, tak ada. Anda kata anda sanggup meletakkan diri anda ke tempat yang terendah, berarti anda telah meletakkan ke tempat yang wajar, tempat yang sepatutnya. Itu sesuailah kita ni hamba Allah, bukan Tuhan. Walaupun di dunia orang panggil kita Tuhan, bos lah, panggil kita raja lah, Tuhanku lah sekalipun, tapi hakikatnya kita hamba Allah yang hina. Jadi hinakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, ini adalah sebab asal anda dijadikan dari tanah lah. Kita pun asal daripada tanah, kembali kepada tanah. Sebab tu kita dikebumikan di tanah. Sebab asal kita jadikan dari tanah dan kepada tanah juga akan dikembalikan. Pada ketika itu, sogenya sepatutnya anda memperbarui ingatan kepada kebesaran Allah di dalam diri. Kemudian barulah anda mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Sampai situlah kuliah kita. Sampai Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi itu ketika sujud. Jadi itulah antara beberapa perkara yang perlu diperhatikan dalam mendirikan solat, ketika melakukan rukuk tadi, iktidal, dan insyaAllah akan datang sambung lagi sujud pas minggu hadapan lah. Jadi segala yang dapat kita ambil, walaupun sembahyang ni, walaupun nampaknya tidak susah, ya, sebenarnya dia berat. Berat tu dalam melaksanakan tuntutan-tuntutan sembahyang dari segi kebatinannya dan pemahamannya. Itu yang berat. Jadi ramai yang gagal dalam ibadat sembahyang ni dari segi aspek itulah. Supaya apa yang kita baca sebagai pengulangan kajian ini, mudah-mudahan kita menambahkan kepahaman dan kualiti sembahyang bertambah baik. Mudah-mudahan itulah satu cara untuk meraih bantuan Allah, inayah Allah
ya, yang Allah atas segala perkara yang kita tidak kendaki di dunia ini. Mudahan kita tergolong orang-orang yang sembahyang yang khusyuk. InsyaAllah. Aku InsyaAllah. qawli hadza Allah. wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Bismillah walhamdulillah wa syukrillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man Amin. wala. Allahumma anfa'na ya Allah bima 'allamtana. علمنا ما ينفعنا زدنا علما وفهما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Jumpa lagi insyaallah. Terima kasih Ustaz.